Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kita bertemu di dalam Nizal and Co. Lama kita tidak bersua ya. Tetapi kali ini kita bersua untuk membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang berkaitan dengan alam pendidikan kita, alam untuk ibu bapa, guru-guru dan pelajar bersatu di dalam satu pentas yang dinamakan PDPR. Kita nak bincangkan PDPR ni sebagai hybrid learning ataupun pendidikan atau pembelajaran hybrid, dan tajuk utamanya lah mendepani cabaran buat ibu bapa. Dan hari ini kita sembangkan. Kita akan ada siri-siri ini mungkin dalam 6 siri begitu untuk kita sembang-sembangkan. Kali ini kita sembangkan tentang PDPR hybrid learning mendepani cabaran buat ibu bapa untuk anda membincangkan atau untuk mendengarkan perbincangan ini dan mungkin dapat manfaat daripada perbincangan kita ini. Perbincangan ini akan dibincangkan secara bersantai. Jadi sebenarnya bukanlah satu wawancara saya daripada dua tamu. Mungkin ia adalah satu perbincangan perbualan santai tetapi berisi antara 3 orang. Saya pun nak juga bagi pandangan sebab PDPR ni ada unsur-unsur penyiaran yang orang mungkin terlepas pandang. Cuma bagi anda, pernah tahukah apa itu PDPR? Sebut PDPR banyak kali, tapi bila tanya PDPR apa, dia boleh kata macam PPR pula. Kan? Bukan. Ini bukan untuk perumahan untuk rakyat. Tak ada. Tetapi ini adalah untuk kita fahami bahawa PDPR itu bermaksud pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah dan bracket ya, atau di pusat-pusat komuniti yang bersesuaian atau mana-mana lokasi berkenaan lah ya, yang bersesuaian. Jadi boleh dikatakan ini adalah satu pendidikan yang dilaksanakan dalam talian atau luar talian atau off-site kata orang dengan berstruktur dan terancang. Itu ikutkan hukum yang dinyatakan di dalam rujukan saya yang dikatakan datang daripada sumber PDPR sendiri, iaitu kementerian. Baik. Kita dah dengarkan itu. Apa cerita tentang PDPR ini? Oh, banyak. Dan banyak. Tekanan bagi guru, tekanan ibu bapa. Baru-baru dulu saya terlibat dalam satu perbincangan antara bapa-bapa yang dinamakan keluh kesah kaum bapa dalam hadapi PDPR. Sampai salah seorang yang peserta mengatakan bahawa akibat daripada PDPR itu, dia begini, ibu akan menjadi menjinga, bapa akan jadi merimau. Saya tak tahu terbalik ke, saya tak tahu. Tetapi masing-masing jadi tension. Kan? Jadi kita nak tahu bagaimana kita nak membantu keadaan ini supaya dia lebih tenang, lega. Sedangkan kita sudah memulakan PDPR ni sekian lama, sejak 2020 lagi. Sudah hampir masuk setahun lebih dah. Jadi bagaimana kita nak menangani ini kalau kita masih lagi dalam suasana masih mendengar keluh kesah, masih mencari-cari. Jadi mungkin dengan perbincangan ini kita boleh dapat pandangan dan boleh dapat penyelesaian daripada kerja-kerja atau usaha-usaha yang dilakukan orang lain untuk mencari jalan keluar ataupun menemui satu jalan keluar dalam hal ini. Untuk membincangkan ini, saya ada 2 rakan saya ini. Rakan saya ini masing-masing dengan dunia masing-masing, bidang masing-masing tetapi sangat relevan. Right? Saya memperkenalkan seorang ini, beliau adalah Puan Nur Azlin Syahidah Ali. Beliau merupakan yang datang daripada kumpulan penggerak penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Satu pernafasan. PIBKS, iaitu satu inisiatif dari Kementerian Pelajaran Malaysia atau Pendidikan Malaysia di bawah dipanggil Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ini adalah di bawah kementerian dan setiap negeri punyai kumpulan penggerak ini. Kan? Dan dia berada di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Jadi ini adalah satu isi pada satu struktur yang besar ya. Jadi artinya dia berfungsi sebagai satu isi dan satu struktur yang tersusun. Seterusnya kita bersama dengan, saya dah perkenalkan beliau tidak berapa lama dulu, menceritakan tentang e-pharmacy. Hari ini kita tak cerita pasal ubat, kita cerita pasal pendidikan. Beliau adalah Puan Emiliawati Zainul, saya panggil dia Emilia biasa. Beliau adalah merupakan inovator untuk One Dose Learning. Ini juga adalah satu inisiatif daripada Yayasan Budi dengan 2-3 lagi jawatan ada kumpulan untuk menghasilkan termasuk Q3 Solutions ya, Management Solutions, untuk mencari bagaimana kita bereksperimentasi
kita boleh memanfaatkan PDPR ini atau memanfaatkan peranti untuk menampaikan ilmu secara berkesan. Baik. Untuk itu saudara, saya perkenalkan mereka, maka sudah dapat dilihat atau tidak, saya tunjukkan. Inilah wajah-wajah dua tetamu saya, Puan Nur Azlin dan Nur Aimiliawati Amboi. Jadi saya dikelilingi oleh bidadari-bidadari nampaknya. Baik, apa khabar? Baik, Alhamdulillah Nizal. Apa kabar anda di sana? Sorang-sorang ke? Tidak sebenarnya, tetapi yang pentingnya lah masih sehat lagi siuman. Dalam diri sekarang ni, dia sihat tak cukup, dia kena ada siuman sekali. Baiklah, kita tak cerita panjang. Kita nak cerita panjang. Masing-masing ada pengalaman masing-masing ya. Jadi saya nak tanya, kedua-duanya, apa sebenarkah yang berlaku di realiti atau di lapangan tentang urusan mengenai PDPR ini? What is actually happened on ground? Mungkin kita tanya yang mewakili ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta ini. 3 kawasan dia jaga. Jadi Puan Nur Azlin, boleh berkongsi sedikit pengalaman ataupun keadaan di lapangan bila menceritakan tentang PDPR ini. Okey, terima kasih Nizal. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih di atas pihak penganjur kerana mengadakan program seumpama ini, memberi peluang kepada kami kumpulan penggerak pelibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta untuk berkongsi pengalaman dan juga barangkali cabaran yang merupakan perkara yang berlaku secara hari-harian. Okey, PDPR kalau ikutkan PDPR ni tak ada semua pun yang tahu bagaimana pelaksanaannya, tetapi apabila telah kita lalui bersama, maksudnya ibu bapa guru pun ibu bapa juga sebenarnya kerana mereka pun ada anak-anak dan perlu memantau tugas guru sebenarnya bagi saya lagi mencabar kerana dia perlu memantau anak sendiri dan mengajar anak orang lain. 2 in 1 tu. Okey, jadi sepanjang PDPR yang telah berlangsung dari bermula tahun lepas PKP, sehingga ke saat ini, apa yang dapat saya lihatlah melalui perkongsian dan juga dapatan yang kita dapatkan daripada guru-guru dan juga ibu bapa. Yang pertama sekali, punca anak-anak ni tidak dapat mengikuti PDPR secara penuh adalah kekangan gadget. Kekangan gadget. Maknanya mereka tidak semua yang mampu kan untuk memiliki satu gadget tapi kalau yang mampu alhamdulillah lah. Contoh macam anak ramai 5 orang. Yang gadgetnya ada satu saja. Jadi macam mana mereka nak bergile-gile untuk masuk ataupun mengikuti juga kelas PDPR tu. Yang keduanya, selain pada gadget, mereka juga terbatas dengan isu data internet. Kan ada data, tapi bila habis satu kelas nak masuk kelas yang kedua tu dah slow, dah tak boleh lagi nak capai, nak ikut PDPR tu. Itu antara masalah besar yang dihadapi kepada murid untuk mengikuti kelas secara penuhnya. Dan yang ketiganya Nizal, tanpa kita sedar sebenarnya secara tak langsung juga, di situlah kita boleh tengok, kita boleh lihat sikap murid tu sendiri, pelajar tu sendiri, di mana orang kata kesungguhan dia untuk mengikuti PDPR. On ni, memang on. Ada semua, tetapi kita punya kameranya dia off kan. Jadi bila cikgu panggil, senyap je kan. Dia muncul tapi di hujung kelas macam tu. Tapi sebenarnya PDPR ni untuk makluman semua murid ni dikira hadir mengikuti PDPR, bukan online semata-mata. Kalau katakanlah diberikan tugasan oleh guru, dia masih lagi boleh menyiapkan tugasan yang diberikan melalui Google Classroom. Di situlah tersimpannya rakaman PDPR yang diajar oleh guru dan juga tugasan-tugasan yang perlu mereka
siapkan lah dalam tempoh yang diberikan oleh guru tu sendiri. So yang itu pun dikira hadir. Melainkan kalau dah lah tak dapat masuk, dia tak ikuti online class tu, and then dia tak buat pula tu homework, so yang itu dikira tidak hadir. Okey, jadi apa yang macam saya YDP PIBG sekolah menengah dan juga sekolah rendah, alhamdulillah tu merupakan sekolah saya. Ya, alhamdulillah itu saya alumni sekolah kan, jadi semangat lain sikit. Jadi saya nak pastikan ada pembaharuan di kedua-dua pos sekolah tersebut. Dan sekolah tu untuk makluman Niza dan juga rakan panel saya Puan Emilia, sekolah yang terawal di Bandar Baru Bangi. Itu sebab kami dapat Bandar Baru Bangi, SK Bandar Baru Bangi, SMK Bandar Baru Bangi. Okey. So itu yang saya dapat kongsikan, yang mana peranan bukan hanya macam sebelum ni bila bersemuka kita serahkan kepada guru, balik rumah barulah kita tanya-tanya anak ada homework dan sebagainya. Tapi sekarang tak. Okey, ibu bapa pula bersama-sama dengan guru mengambil tanggungjawab ini untuk pastikan anaknya bangun seawal pagi mengikuti kelas PDPR tersebut dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi kebersamaan kat situ perlu perlu diperkasakan lagi lah antara ibu bapa dan juga guru untuk kita pastikan kita ni ikuti kelas yang dilaksanakan oleh guru mengikut jadual yang diberikan. Itu dia di antaranya lah. Mungkin insyaAllah lepas ni saya akan post ni lah kalau nak cerita pasal PPR ni memang. Ya. Itu datang daripada YDP PIBG kan, menengah dan rendah semua dia cover dan tinggi je tak masuk. Menengah dan rendah. Sekarang nak tanya daripada orang yang orangnya rendang tetapi berisi dengan ilmu dan pengalaman. Emilia sebagai pemantau, Emilia juga seorang ibu. Bagaimana Emilia melihat keadaan realiti yang berlaku dalam penggunaan PDPR sekarang ini, khususnya kesan kepada ibu bapa di dalam kendalikannya di rumah? Okey, terima kasih Niza. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkanlah terima kasih kepada Niza dan Nungko yang masih lagi menjemput walaupun topik kita berbeza pada kali ini. Sebelum ni kita cakap pasal bisnes, sekarang hari ni kita cakap pasal community work kan. So pengalaman, nak cerita pasal pengalaman sebagai seorang ibu yang mula-mula sekali bila kita mendapat orang kata pengumuman yang bahawa PDPR itu akan diperkenalkan. Pertama sekali kita dah memang semua surprise, shock bila kita dengar cakap MCO. Tu benda yang pertama sekali sebagai seorang peniaga ataupun business woman, the first thing of course lah dalam kepala otak kita, okay, business macam mana. Dan lepas tu second thing kita tengok, alamak, rumah macam mana. Ni dua perkara yang berbeza pada awal MCO dululah. Tapi mungkin pengalaman saya tu kurang sikit dari segi maksudnya adaptasi untuk PDPR tu, kerana pengalaman saya untuk melihat masa PDPR berlaku, sebab saya ada seorang je yang masih sekolah kan, yang lagi dua dah universiti, so itulah dia lain sikit punya pengalaman. Tapi masa mula-mula tu bila announce kita akan ada PDR, sekolah tu hanya ambil masa dalam 2 minggu saja, lepas tu dia dah terus start sekolah. Ya, kerana anak saya sekolah swasta. Jadi mungkin masa tu kita tidak nampak lagi orang kata perbezaan ataupun benda-benda yang ketara masa tu So bila 2 minggu dia dah start dah masuk kelas, dia dah terus masuk kelas team. Dalam masa beberapa bulan dah sekarang sekolah pun dah terus ada LMS, ya, kita dah masuk dalam learning management system. Dan oleh kerana itu saya tidak nampak kesan begitu ketara, because kerana bagi parent atau ibu bapa seperti kami, in terms of LMS ataupun mengikut pengajian anak-anak tu dari tahun sebelum tu, tahun sebelum tu, sebelum pandemik pun, kita memang semua pembelajaran dan juga aktiviti sekolah semua dia dah masuk dalam sistem. Masa tu memang dah ada sistem. Jadi the transition tu memang sangat mudah. Okey, sangat mudah. Tetapi apa yang
yang terkesan daripada saya, Nizal, masa tu bila kita pergi kerja, kita ada staff kan, kita ada, dan kita nampak walaupun kita tak pergi kerja, tapi bila kita ada orang kata kita ada perbincangan, apa meeting orang kata kan, kita ada meeting dan kita nampak the challenges tu, dan barulah saya sedar, oh rupanya dia pesan kepada ibu bapa juga sebenarnya. Dan kesan kepada ibu bapa yang struggle ataupun bercelaru ya nak manage anak-anak, pembelajaran anak-anak itu, memberi kesan kepada kerja mereka. Itu pengalaman kita sendiri kan. Dan dari situlah saya start fikir, oh rupanya ada juga isu yang kita tidak nampak ya apabila PDPR itu diperkenalkan. Mungkin kata orang different orang kata different keluarga ataupun different ibu bapa ataupun ibu bapa yang lain ataupun level lain mungkin tidak nampak, tetapi secara tidak langsung dia memberikan impak kepada tempat kerja, memberikan impak kepada bisnes, oleh kerana ibu bapa itu sendiri bukan saja berkelang kabut kerana nak manage PDPR dan juga tapi juga macam kata Puan Nazrin tadilah, device tu tak cukup. Bila device tu tak cukup, kita suruh masuk meeting, dia setiaplah masuk meeting sebab device tu dia dah memberikan orang kata waktu tu kan. Itu satu. Nombor dua, internet. Itu memang saya experience sendirilah, Nizal. Masa mula-mula kita lah nak buat online meeting masa tu kan. Masa tu orang baru nak pergi masuk Zoom. Ayah dia lah nak buat online meeting, anak dia lah semua yang 3-4 orang tu kata contoh nak pakai internet tu, jadi dia lagi kan, dia jadi lagging. So banyak perkara yang yang terganggu pada masa itu, dan walaupun after orang kata selepas daripada dah setahun lebih ni macam Niza cakap tadi, masih ada lagi isu-isu yang macam tu kerana kadang-kadang bila ada meeting ataupun ada perbualan macam ni, saya kena datang office. Sebab kalau tidak kejap lagi Niza akan dengar suara saya lagi pasal kita nak berebut internet dia tadi kan, walaupun kita dah subscribe dia maksimum punya subscription, tapi masih ada isu. Satu. Dua, pengalaman sendiri sebagai ibu, bila dah lama sangat duduk belajar di rumah ni bila dah belajar sangat di rumah ni, kadang-kadang dia hanyut so sekali-sekala dia kena ada, macam contohlah kita katakan, sekali-sekala dia kena ada naga datang kan, kita kena tengok, kalau tidak kena pantau, kalau tidak ada sekali hari tu datanglah juga satu email cinta dari sekolah, email cinta so bila email cinta, kita nak kena datang pula duduk dengan dia coaching pula, kenapa tak datang, dan baru kita tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa dia buat, kita bukan boleh duduk depan dia 24 jam kan Puan kan. Kalau kata ada 2-3 orang, tak kita nak duduk depan anak-anak kita 24 jam, kita pun tak tahulah apa cikgu tu bagi. Tapi apa yang saya nak highlight kat sini, saya pun kena memberikan kredit kepada setengah cikgu sekolah. Pada mula-mula tu ada satu cikgu sekolah ni lah, I siap duduk kat depan skrin. I pula yang excited nak duduk depan skrin tu, Nizal. Dia tengah buat pendidikan jasmani. Ni dia cerita benar. Lepas tu saya nampak, so dekat dalam rumah cikgu tu kesian dia tolak dia punya kursi meja dia dekat ruang tamu tu pasal dia nak ngajar anak-anak kita exercise. Kan? Sekali nampak langsir je kat belakang. Dan I tanyalah anak I, kenapa cikgu you langsir dia warna hijau? Lepas tu dia marah. Tapi kadang-kadang I think ada setengah cikgu tu dia cuba yang terbaik, terbaik pada masa itu untuk sama-sama untuk mengajar anak-anak kita. Tapi banyak juga kekangan. Kalau kata kita kekangan anak kita internet susah sharing, sama jugalah rasanya pada guru-guru, especially guru-guru yang ada anak-anak kecil ni. Anak dia nak jaga, anak orang dia nak jaga kan. So itu secara orang kata general lah yang boleh cakap, bila kita pun manage employee ataupun pekerja di office, itu pun menjadi salah satu faktor untuk majikan lebih peka. Benda ni bukannya sekolah punya isu saja, bukan ibu bapa punya isu, dia dah sampai ke majikan pun dah jadi isu dah dia sebenarnya. Anizal, itulah pengalaman rasanya secara general yang boleh saya kongsikan lah pagi ni. Emilia, Puan Azlin, kita timbul satu perkara dalam fikiran saya. Bagaimana kita hendak melahirkan ataupun mengasuh anak-anak kita supaya dia
pandai, bijaksana, bertanggungjawab untuk mengurus kendiri. Supaya tidak kita merasakan tidak percayalah, kan? Tak percaya terhadap anak kita sendiri. How do we develop that? Macam mana kita nak membentuk itu? Kerana isu asas antara lain bagi saya lah isu bagaimana how trustworthy, how honest, how disciplined, how well our children manage themselves. Dan kita nak anak-anak kita ni untuk menjadi orang yang bertanggungjawab, hidup mandiri, mandi sendiri, berdikari. Tapi keadaan sekarang ini, dulu kita tak ambil kira lah benda-benda gitu kan, kita pandai-pandai dia lah. Tapi sekarang ni kita dapati bahawa kalau kita tidak masukkan ini peringkat ini sekarang, maka ini mungkin akan memberi gambaran tentang dia akan datang. Jadi this is the challenge bagi kita sebagai ibu bapa lah khususnya. Bagaimana kita nak mengasuh anak-anak kita ni to self-discipline and responsible. Supaya tidak ada lagi surat-surat cinta dari ataupun email-email cinta dari pihak sekolah. Baik, saya nak tanya kepada mereka ataupun kumpulan ataupun wakil kumpulan yang ada 3 dunia ini. Ibu bapa baik, komuniti baik, swasta pun baik. Okey, Puan Nazrin, macam mana kita nak membentuk di dalam diri anak-anak kita ya? Baik. Terima kasih Nizal. Okey, saya suka sangat soalan ni sebenarnya. Okey. Itu sebab saya kata yang pertamanya apa-apa pun segalanya bermula dari rumah. Okey. Jadi ibu bapa tak perlulah tunggu PDPR ke ataupun sebelumnya kita bersemuka. Okey, macam saya sendirilah saya ambil pendekatan bila saja PDPR ni benda yang sama. Malam katalah hari Isnin mula sekolah. Okey, Sabtu Ahad tu saya akan pastikan anak-anak saya dia akan tengok jadual. Apa yang akan subjek apa yang akan diajar pada hari Isnin, Selasa sampailah hari Jumaat tu. Jadi saya dah minta dia untuk bersedia dari pukul berapa ke berapa. Itu hari sebelum sekolah. Sama juga macam kalau bersemuka pun. Saya akan ingatkan dia, akan remind dia sentiasa. Untuk dia esok sekolah, bangun awal, tidur awal, itu memang saya akan pastikan macam biasa. Okey, dan kemudian bila dia berlangsungnya PDPR tu, okey, kita keluar berurusan, bekerja dan sebagainya. Jadi pagi kita dah kejut dah make sure dia kejut lah. Dia bangun, okey, solat dan sebagainya. Kemudian on time 7.30 kelas dah mula dah mula online lah. Online dah share link dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp sekarang ni keistimewaannya sebab PDPR ni ibu bapa boleh masuk sekali, boleh join sekali. Dia punya grup WhatsApp. Sebelum ni tak boleh, murid saja dengan guru. Okey, jadi sekarang sebab PDPR ni, guru nakkan ibu bapa ni bersama-sama memantau anak ni di rumah, ikuti kelas yang diadakan. Jadi bila anak saya dah masuk pagi tu, okey, dan saya akan sentiasa berhubung dengan anak. Tanya, okey, sekarang kelas ni kan, you dah masuk belum? Masuk memang ada. Sebab kalau dia tak masuk, katakanlah biasalah kan, anak-anak ni bila di rumah dia bebas, kata memang online ni terlepas ke? Tertidur sementara nak tunggu next class tu kan no dia prefect. Ada gap sikit. Yes, ada gap sikit kat situ, dia dah terlelap dia kata. Jadi cikgu dia Roger, YDP anak tak masuk lagi ni. Alamak, anak YDP tak masuk pula kan. So I call dia lah. Kalau dia tak angkat, abang-abang dia ada kat rumah. Sebab abang dia kan IPTA pun tak buka sekarang ni kan. Okay, so abang dia lah jadi tukang kejut dia. Dia terlelap. Okay, sorry lah. So tak apalah, at least itulah cara antara orang kata pemantauan yang boleh ibu bapa lakukan sebenarnya. Okey, katakanlah pula bila dia dah masuk kelas tu okey, dia dah masuk kelas, kita dah make sure dia masuk kelas dan kita tak tahu apa yang dia belajar kan. Okey, mesti cikgu akan bagi dia kerja rumah kan, homework. So bila I balik daripada tugasan di luar, balik saja memang akan semak dengan dia lah. Maknanya tanya, okey, you belajar apa tadi? Apa yang cikgu suruh siapkan? Memang kita akan ada orang kata conversation dengan anak lah. Memang akan pastikan dia, okey, apa yang you belajar tadi mama nak tengok. Kita kena tengok
Sebagai ibu bapa penat macam mana pun, I first kali memang kalau penat macam mana pun, balik sampai rumah memang akan tanya anak dulu. Okay, ada homework tak? Okay, and make sure dia tidur awal. Okay, tapi biasalah kan budak-budak nak macam anak I sekolah menengah kan. Lagilah orang kata cabaran untuk kita ni nak menjaga hati dia kan. Bila dah sekolah remaja ni sebenarnya dia tak sama macam sekolah rendah ni. Nizar, Betul. sekolah rendah Betul. dia masih boleh mendengar kata. Saya di sekolah mereka panggil Mama Lin. Saya sendiri yang minta panggil Mama Lin. Jangan panggil cikgu ke apa. Saya bukan cikgu. Jadi mereka dah biasa. Sampai cikgu pun panggil Mama Lin, ibu bapa pun panggil Mama Lin. So jurang di antara guru dengan ibu bapa, PIBG komiti dan juga sektor swasta tu, kita perlu ada apa orang kata bonding, kena betul-betul kita rapatkan supaya mereka selesa, mereka pun boleh kalau sekiranya ada masalah dan sebagainya atau cadangan penambahbaikan boleh berkongsi. Itu saya kata, saya YDP 24 jam sampai pukul 1, 2, 3 pagi pada parent call semata-mata, Puan boleh tak tolong pujuk anak saya pergi sekolah esok. Jadi benda macam tu sebenarnya, okay. Macam PDPR ni, itu yang saya kata tadi, ibu bapa segalanya bermula dari rumah. Ibu bapa peranan yang penting. Guru suruh macam mana pun, tapi kalau anak tu di rumah, kan, macam mana guru tu nak tolong? Kan? Kalau bukan daripada ibu bapa sendiri. Betul. Okay, cuma alhamdulillah di kedua-dua buah sekolah saya, di mana PIBG, di mana saya sebagai YDP PIBG sendiri, kami, saya bersama-sama AJK PIBG, kumpulan sokongan ibu bapa, nampak KSIB, kumpulan sokongan ibu bapa tu sukarelawan sekolah, kami bantu ataupun bersama-sama lah collaborate dengan guru-guru unit bimbingan dan kaunseling, okay, untuk mencari tahu murid yang tidak mengikuti PDPR. Okay, jadi kita nak tahu apa kekangan mereka, apa keterbatasannya sehingga tidak dapat langsung mengikuti PDPR. Katalah dalam sebulan tu dia masuk hanya 1-2 kali saja, yang lain tak ada. Jadi bila kita dah dapat tahu punca tu, yelah, itu yang saya kata sebagai ibu bapa, dalam hal macam ni kita tak perlu fikir tak naklah susahkan orang. Sedangkan sebenarnya bila dia tak nak bersuara, dia tak nak salurkan pada PIBG sekolah perantara untuk kemenjadian atau kecemerlangan murid ni, okay, di antara pihak sekolah dengan ibu bapa, kalau dia tak bersuara, macam mana kita nak bantu? Dan dia sendiri sepatutnya kena bantu anak-anak. Dalam hal ni kita kena selfish untuk anak-anak yang masa depan anak, kan. So nyatakan, mohon beritahu kami tak cukup gadget, handphone tak ada dan sebagainya, data internet tak cukup. Dan alhamdulillah sebagai YDP PIBG di sekolah, saya memang betul saya kata memang kena main peranan, di mana saya telah mengadakan perjumpaan secara online macam ni dengan ibu bapa untuk mereka yang mana yang tak tahu menggunakan katalah nak masuk Google Meet, tak tahu macam mana kan, ada password yang diberikan MOE sekolah punya, tetapi mereka tak tahu macam mana nak guna, nak klik apa di handphone tu. Jadi saya mengambil inisiatif untuk buka kepada rakan-rakan AJK PIBG yang ada pengalaman. Contohnya internet yang paling murah, siapa yang boleh dapatkan. So dia kata okey, seorang AJK PIBG saya lah, dia kata dia menggunakan ni dengan harga yang sangat berbaloi, katanya RM28 sebulan. Memang anak dia boleh mengikuti PTPR dan boleh pilih lah, maksudnya kalau tak nak YouTube, tak nak game ke apa, dia akan ikut rate tu je. Okay, dan saya adakan satu program sesi macam online online Google Meet macam tu, invite ibu bapa yang mana nak tahu macam mana cara nak dapatkan data secara berbaloi dengan harga yang rendah, tetapi satu rumah, seisi rumah boleh gunakan. Jadi itu antara apa orang kata inisiatif yang inisiatif sendiri untuk kita bantu ibu bapa yang ada masalah gadget dan sebagainya. Macam gadget macam tu saya kata kita kena baik, okay? Bila kita dah jadi warga sekolah, maksudnya ibu bapa walaupun you tak dilantik sebagai jawatankuasa PIBG sekalipun, you boleh bantu, you baik dengan siapa? Okay, you baik dengan orang yang kerja di kedai telefon, token, kedai handphone dan sebagainya. You mohon untuk dapatkan bantuan tu. Okay, and then yang
bakul makanan, keluarga yang susah. Bagi mereka Nizal, ini pengalaman yang benar, maknanya realiti, murid rela tak masuk kelas PDPR kerana mereka nak bekerja membantu ibu bapa mereka mendapatkan duit untuk makan. Sampai ke tahap itu. Mereka lebih pentingkan makan. Tak makan nanti susah. Tak apalah, kelas tu biarlah macam tu. Jadi sebagai orang kata orang yang bertanggungjawab antara di antara ibu bapa dan juga guru, kami dah dapat kena pasti melalui bantuan guru-guru bimbingan kaunseling yang mereka dapat daripada setiap guru kelas. Guru kelas hari-hari akan dapatkan kehadiran murid. Jadi di situ sebenarnya Nizal, kita dapat tahu dan kita dapat bantuan tablet daripada komiti, kita dapat bantuan data internet ni kita bayar setiap bulan. Tapi dengan syarat dia kena ikuti kelas PDPR tanpa miss lah, dan ada tuition yang diberikan kepada murid asnaf, yang ini untuk yang sekolah menengah SPM, yang mana mereka berpotensi untuk berjaya dengan cemerlang dalam SPM tetapi tidak mampu. Jadi kita banyaklah collaborate dengan komuniti di sekitar. Sampaikan yang untuk bakul makanan, ni dekat dengan pasar basah Bandar Baru Bangi. Orang yang jual ikan tu token dia kata yang ni boleh bagi pada kami nak sedekah pada keluarga yang memang memerlukan. Jadi bila dah ada hubungan situ, maknanya PIBG boleh bagi mereka bantuan makanan. So tak ada sebab lah kalau kata dia tak nak bagi anak dia masuk kelas, betul? Jadi itulah di antara peranan sebenarnya, peranan ibu bapa terutamanya PIBG sekolah lah untuk dia membantu. Memang guru-guru memang telah terbaik Nizal, memang mereka orang kata banyak benda yang mereka tak cerita, mereka sembunyikan daripada pengetahuan ibu bapa, di mana mereka keluarkan duit sendiri untuk biayai data internet murid sendiri, dan ada juga guru yang sanggup membelikan gadget, beli handphone yang second hand lah, janji anak murid dia dapat masuk kelas. Itu yang saya dapat tahu tu, ya Allah, saya kata itulah dia pengorbanan di antara pengorbanan guru. Jadi ibu bapa bila dah ada peluang macam tu, tolonglah tolong anak kita. Kita bukan bantu anak-anak orang lain tapi anak kita sendiri jadi kesedaran tu perlu ada. Itu sebab kumpulan penggerak ni kalau ikutkan Nizal dan juga Puan Amelia, kami akan insyaAllah kami akan bantu mengikut daerah masing-masing, di mana kita akan cari tahu di mana lagi sekolah yang penyertaan murid dalam kelas PDPR ni kurang. Kita akan cuba bantu PIBG dia, bantu sekolah tu untuk kita cuba dapatkan apa yang kurang. Sebenarnya setiap masalah tu ada solusinya. Nak cari dengan tidak saja, nak selesaikan dengan tidak saja. Orang kata nak seribu daya, tak nak memang seribu daya. Macam-macam alasan. Baik, itulah tadi kita dapat penjelasan yang lebih terperinci lagi daripada Mama Lin. Sudah ada nama Mama Lin sekarang ni. Nanti kita tanya Mama Amy pula, apa pula ceritanya. Tapi sementara itu saudara, kita rehat seketika untuk anda menghazam segala yang diberikan tadi. Banyak maklumat-maklumat, realiti sebenar di lapangan yang ramai di antara kita tidak tahu apa yang berlaku, dan yang saya fikir perlu dikongsikan yang dilakukan oleh kumpulan penggerak ini adalah usaha-usaha support ini, sokongan yang merupakan kurang dapat perhatian ramai, kerana di situlah nampaknya bagaimana kita boleh cari penyelesaian apabila kita bersatu, bergabung tenaga, dan ingat tak apa yang penting? Kerjasama. Baik saudara, kita rehat seketika, Emilia dan juga Mama Lin. Kita rehat seketika selepas ini dan kembali untuk kita sambung perbincangan kita lagi untuk sesi seterusnya.
Hi and salam sejahtera. I am Emiliawati Zainal, the founder and managing director of Q3 Management Solutions Sdn Bhd from Kuala Lumpur, Malaysia. Teaching in Malaysian school have been severely disrupted since the pandemic began. Lessons have had to move on to digital platforms. These changes in the learning activities have impacted many students that do not have the proper infrastructure to continue their home educations. Even though school will be reopened, the need of devices does not diminish. With that in mind, we are in the midst of embarking into One Device, One Student, One DOS project with the objective to provide schools and students with devices and to ensure the acceptance and readiness of technology and online classes for students for their online learning journey. Nak durian refreshment nombor 1 di Malaysia. Gebu lazat pastinya terpaling sedap. Pembelian boleh melalui website kami di www.ohnak.com.my atau di Android dan Play Store. Ohnak, satu mana cukup. Baik, saudara, kita sekarang kembali bersama dengan saya Nizal Muhammad dalam program Nizal & Co membincangkan tentang satu topik tentang PDPR, hybrid learning, cabaran yang dihadapi ataupun menghadapi cabaran adalah ibu bapa. Bagaimana ibu bapa menghadapi cabaran terhadap apa yang dikatakan realiti di sebalik PDPR. Jadi kita dengarkan, saya nak tanyakan satu dua soalan juga sebelum kita teruskan kepada Emilia. Tapi Emilia pun sudah muncul. Tadi tiba-tiba tadi tak ada. Anda tak nampak, saya nampak. Baik, Emilia. Tadi realiti yang diceritakan oleh Emilia itu ditambah lagi oleh Mama Lin. Sekarang sudah kita boleh panggil dia Mama Lin. Dia isytiharkan. Jadi mungkin dapat kita berikan satu gambaran ya untuk mempersiapkan khususnya ibu bapa. Kita sudah hampir 2 tahun atau setahun lebih dalam situasi dinamakan PDPR ini. Dan baik, persoalannya ialah di dalam kita lakukan PDPR ini dalam 2 tahun ini, bagaimana kita ada, artinya rumah siap tapi pahat masih berbunyi. Masih lagi ibu bapa yang berhadapan dengan isu-isu yang dihadapi oleh Emilia sendiri, tetapi anda dapat mengatasinya. Yang dihadapi oleh Mama Lin dan rakan-rakan yang tetapi dapat diatasinya. Tapi bagi mereka yang masih lagi menghadapi masalah itu, soal mengurus kendalikan realiti di hadapan mereka ini, what would you advise? Apakah nasihat Emilia terhadap ibu bapa yang menghadapi cabaran ini dan bagaimana untuk menanganinya? Okay, terima kasih atas soalan tu, Nizal. Mendengarkan apa yang Puan Zrin cakap tadi kan, kadang-kadang ada juga yang yang bukan student ni bukan semua yang tak nak datang kelas sebenarnya. Kekangan tu kadang-kadang susah kita nak cerita. Cakap senang lah kan Nizal kan, kalau realiti dia itu berbeza. Kalau saya nak share lah, saya sendiri pernah berada di dalam kelompok tu ya, masa kita kecil-kecil dulu kan. Kalau siapa yang mungkin tak kenal saya, yang kenal tahulah kan. Saya pun antara kelompok-kelompok yang lebih rela pergi kerja ya daripada pergi sekolah kerana kita nak makanan on the table. So bila saya habis sekolah, kata umur 9-10 tahun saya dah bekerja kan, 9-10 tahun tu sampailah SPM, kita sebab kalau kita pergi 100% ataupun 100% kita pergi kelas pada masa itu, tak ada juga fungsi pada pandangan saya pada masa itulah ya. Sebab apa, bila kita pergi kelas masa tu buku pun tak ada.
Zaman-zaman saya dulu kan buku pun kita tak ada masa tu. Duit sekolah pun tak ada. Jadi baik pergi kerja. Yang mana kita fokus yang mana. Tetapi bila kita lihatkan pada konteks itu pada masa kini ya, masih lagi sesetengah ibu bapa ataupun keluarga itu mengalami pengalaman yang lebih kurang sama seperti saya, cuma bezanya dulu kita tak ada buku, sekarang dia tak ada komputer kan, tak ada laptop. Perkara yang berbeza kerana perubahan aliran zaman tu telah berlaku, tetapi saya dapat membayangkan ataupun dapat merasa apa yang mereka rasa kerana saya pernah ada di situ kan Nizam kan. Sebab kita bila kita sampai satu tahap tu, kita ada priority yang kita kena fokus. Untuk anak-anak itu pun juga sama. Kita tidak tahu mungkin keluarga mereka juga ataupun ibu dan ayah ataupun mungkin ibu sahaja ataupun mungkin single parent ataupun ayah sahaja tidak mempunyai pekerjaan pada zaman-zaman COVID ini. Jadi apa yang paling penting pada waktu ini mereka melihatkan makanan itu lebih penting. Ya, survival itu adalah lebih penting daripada pembelajaran itu sendiri. Ya. Dan satu. Nombor dua, mungkin juga bila ada masalah-masalah macam ni, bila kelas itu sendiri ataupun bila kita cerita pasal pembelajaran di sekolah lain ya, kita lihat face to face ni kan, kita tengok cikgu bercakap, kita ada kawan-kawan bercakap, walaupun mungkin kita ada ketinggalan dari segi maybe ada setengah topik yang kita ketinggalan, kita boleh pusing kiri, kita boleh pergi cikgu tanya. Tetapi dalam konsep PDPR tu sendiri, semua interaksi sosial tu tak ada. Ya. So bila interaksi sosial itu tak ada, Niza, kadang-kadang bila kita tertinggal, maknanya memang kita tinggal terus lah. Tertinggal kereta api memang kita tertinggal terus. Ya, sebab dia nak capture tu dia akan jadi lambat. So satu kita cakap tadi kekangan dari step pertama tadi kita cerita kekangan daripada orang kata internet, gadget, device tu gadget, itu yang pertama. Kekangan lain pula ada juga setengah gadget tu dah ada, internet tu dah ada. Ya, yang kita nampak sekarang satu part je, yang first part tu. Tapi sekarang kita dah masuk peralihan lain dah. Bila kita masuk peralihan lain, bermakna sekarang motivasi tu. Ya, bila kita tengok untuk orang kata orang-orang dewasa seperti kita ni, ya, di tempat kerja pun orang kata mental illness tu dah jadi satu cabaran ni sekarang ni. Mental health tu menjadi salah satu cabaran untuk kita seorang dewasa dan untuk syarikat untuk memastikan bahawa setiap daripada orang dewasa pekerja dan juga orang di syarikat tu ada motivasi untuk datang kerja, untuk buat kerja, sama juga seperti anak-anak kita. Ya, motivasi tu penting. Tapi bila kita cakap lah, bila cerita pasal motivasi, bila di dalam satu keadaan keluarga yang mana orang kata yang basic necessary tu tidak ada masa tak ibu bapa tu nak motivate anak dia tu? Survival lah, we are talking about survival now. Motivasi tu satu. Nombor dua, bukan semua orang boleh motivasi, because kalau kita ikut cara ibu bapa kita dulu, motivation kita lain. Motivation kita angkat rotan. Kalau kita jatuh tangga, mak kita tak datang lah, pegang-pegang, tak ada, dia datang, dia terus bagi satu kali lagi kan. Itu motivasi cara. So maknanya tidak semua orang tidak semua tidak semua orang kata ibu bapa tu orang kata berpengetahuan ya, tu cara yang sebenarnya bila kita nak motivasi. Yes, kalau macam zaman-zaman mak kita dulu dia cakap kalau kau tak lulus kahwinkan kau. Sekarang kita tak boleh cakap macam tu. Takut Emilia, takut anak kata, okey saya nak kahwin daripada saya belajar. Kan, dah satu masalah lain. So dengar jugalah sebelum ni ada jugalah yang saya jumpa dengan ibu bapa dan juga persatuan ibu bapa sebelum ni kan. Betul, daripada kata borak-borak kosong tu ada juga cakap SPM yang tahun lalu ni kan, ramai yang actually tidak ambil SPM kerana mereka tidak ada confident ya, dia tidak dia tak ada keyakinan tu nak ambil SPM. Dia kata alamak dah tak pergi, baik tak payah. Itu satu. Belum lagi kita cerita yang masuk dalam exam tulis nama keluar. Ya, keluar. Jadi oleh kerana kekangan-kekangan yang ada ni Nizal, kadang-kadang kita fikir okey, adakah devices ataupun orang kata tools tu adalah punca utama,
ataupun dia ada punca-punca lain yang yang kita mungkin tidak nampak lagi. Dan macam tadi Puan Azlim pun ada cakap, ya, cikgu sekolah pun ada dia punya kekangan. Lagi murid-murid yang nak duduk Zoom, yang cerita pasal Google tu kan, yang itu sebenarnya trigger point. Kenapa kami lah dengan kawan-kawan ni datang dengan projek OneDOS ni sebenarnya. Satu hari I pun buka, macam biasalah kita buka kita punya Facebook, ternampak lah yang cerita pasal Google tu, yang dia cakap mana ada Google ni, macam mana nak masuk, kelas tak ada. Tengok rupa dia tak masuk, dia tak login pun lagi dekat dalam dekat dalam Google tu kan, google.com tu kan. Mungkin bagi setengah orang, dia akan nampak begitu sebagai satu jenaka, joke. So dia post dalam Facebook. Tapi bagi saya, masa saya melihat posting tersebut di dalam social media, straight away saya rasa trigger, takkan macam ni ya. Punya ini adalah satu orang kata satu perkara yang besar sebenarnya. Kalau kita melihat itu bukan satu jenaka, that is a reality, that is not a joke. Tetapi mungkin bila orang tidak melihat daripada segi lain, dia nampak benda sebagai jenaka. Bayangkanlah ibu bapa yang tidak, mungkin mereka, bukan semua ibu bapa yang ada email pun, Nizal. Yang biasa email dia tahu, Facebook mungkin ada lah kan, tapi email tu bukan semua orang mempunyai email, dia tahu macam mana nak login. Bayangkanlah ibu bapa yang tidak ada pengetahuan dalam nak manage email saja. Kita belum cerita online learning baru nak masuk email pun tak ada. Tetapi mereka ada anak-anak sekolah yang mungkin baru nak masuk sekolah. Umur 6 tahun, 7 tahun. Yang level betul-betul pre-school tu. Bagaimana macam orang kata kita yang tidak tahu apa-apa ni, kita nak tolong orang yang tak tahu apa-apa. Macam blind lead the blind. Ya, here untuk cikgu-cikgu ataupun orang yang berada di skrin sana, bukan senang untuk kita nak orang kata nak tolong sebab kita kalau di rumah kita duduk sebelah, kita boleh cakap okey tekan ni. Di skrin kita boleh nampak cikgu-cikgu tu akan cuba, tetapi dia pun ada limitasi ni juga. Okay. Bila kita lihat dari segi itu, dan saya dapat membayangkan Nizal, kalau kata perkara itu terjadi semasa waktu pembelajaran. Ni ramai-ramai ni masuk. Ramai-ramai ni masuk, 15 orang lah katalah, kita ambil yang nombor yang paling rendah lah, 15 orang. 3 orang je ataupun seorang je, atau seorang atau 2-3 orang je yang tak tahu nak login, yang lain semua tahu login. Cikgu struggle nak tolong yang 3 orang tu. Lama-lama yang 6-7 orang tu seorang-seorang keluar kelas pasal dia bosan. Kan? Dia nak tunggu nak tunggu orang tolong dia. So jadi di situlah bila kita sebut cerita pasal motivasi tu, Nizal, bukan kerana mereka tidak mahu, bukan semua kerana tidak mahu belajar. Tak semua. Kita tahu sekarang kalau kita tanya budak-budak pun, budak-budak kita ataupun anak-anak kita ni tahu pelajaran tu penting sebenarnya. Cuma kadang-kadang masa tu dan keadaan tu tidak membantu mereka. Jadi bila dia tidak ada dia tidak ada keyakinan macam mana nak menggunakan online sistem tu, jadi pembelajaran mereka juga tertinggal, dia terus rasa malu. Now, bila rasa malu, lagi dia ketinggalan di belakang. Dan ibu bapa yang mana yang mempunyai, orang kata, ibu bapa bukan semuanya tak kisah sebenarnya. Mereka cuba. Tetapi sekiranya mereka sendiri pun orang kata ada kekangan untuk mengetahui macam mana nak manage that, they do not know how to help. Intention is there. Orang kata perasaan tu, intention is there, but how can I help? Ya, niat tu ada, tetapi nak tolong. Dan itulah pentingnya, I think, bila kita cakap di awal tadi kan, yang kata kita cerita pasal kolaborasi. Sekarang bila kita cerita pasal ini, mungkin dulu kita bila hantar anak pergi sekolah, itulah pandai-pandailah cikgu. Tetapi ini adalah masa yang mana yang sebelum kita kata kita hantar pandai-pandailah cikgu. Sekarang ini bukan masanya. Ini masanya apabila kita melihat bagaimana kita sama-sama boleh membantu bukan saja anak-anak kita. Contoh macam dalam saya kan sendiri. Mungkin anak-anak sendiri kita tak ada masalah sangat. Tetapi bila saya duduk di situ, saya kata takkanlah anak kita je nak pandai. Kita nak juga anak orang lain pandai. Anak bangsa adalah anak kita. Walaupun bukan darah daging kita, tetapi anak bangsa adalah anak kita.
Kita nak di mana masa depan kita, masa depan negara kita orang kata manage ataupun dijaga oleh orang-orang yang mana mereka berpengetahuan, ya, yang mana rakyat ataupun anak-anak kita ni yang boleh membawa negara kita lagi maju ke hadapan. Dan tapi dia tidak boleh pergi ke situ sekiranya kita tidak menitik beratkan tentang pembelajaran mereka sekarang. If we want to have smart people, we need to start now, kan? Bukan bila dia dah bekerja nanti. So maknanya pentingnya pembelajaran itu dan pentingnya kolaborasi di antara sekolah, guru, society, masyarakat tu penting. Jadi oleh kerana itu, sebab tu kami datang kami berbincang sesama dan juga yayasan. Terima kasih kepada yayasan bila kita berbincang dengan yayasan membuka pintu tu, Nizal, untuk kami. Maka yayasan juga percaya bahawa motivasi untuk self learn, untuk mandiri, macam Nizal cakap lah, mandiri, ya, bukan semua orang dilahirkan untuk mempunyai motivasi tersebut. Because I know, I've been there. Ya, bukan semua orang boleh pergi lepas SPM, you kerja datang balik belajar. Tidak semua orang boleh pergi ke situ. Jadi mereka bukan kata dia pemalas, bukannya. Mereka memerlukan motivasi, dia memerlukan orang yang betul-betul boleh membimbing mereka untuk stay in school, ya, untuk stay in school, kurang stay in school, ya, supaya dia berminat. Kita bukan minta dia belajar sampai tinggi, tapi sekurang-kurangnya mereka stay in school, dia boleh bila-bila masa pembelajaran ni sampai kita tua. Tetapi basicnya di Malaysia ini sekurang-kurangnya SPM mesti ada. Ya, walaupun kita ada SKM sekarang, walaupun kita banyak, kita ada Apple, banyaklah segi, tapi kalau sekurang-kurangnya yang basic itu untuk mereka boleh boleh mandiri bila dia lepas sekolah nanti. Yang itu bukan hanya ibu bapa memang memainkan peranan yang penting, sekolah pun adalah amat penting untuk membantu, dan juga masyarakat. Kita bukan membantu anak kita, anak-anak orang lain pun anak kita, sebab anak-anak kita berkawan dengan dia orang, okey? Right. So kalau kita tak boleh nak bantu, siapa lagi nak bantu? Ya. Baik, ini menimbulkan satu persoalan, ya, yang dibincangkan tadi juga oleh Emilia ni. Saya timbul satu soalan, bagaimana ibu bapa, ini soal mereka mampu atau tidak, soal kedua, ya. Tapi bagaimana ibu bapa boleh menambah nilai, menarik, to add value, to menilai, untuk menambah seri, untuk menambah vigor ataupun kecenderungan, keseronokan, minat, penglibatan dan juga keseronokan anak-anak mereka terhadap pembelajaran melalui PDPR. How do you add value? How do you create more interest? Jadi apa yang telah diserahkan oleh guru, satu, tetapi sampai ke tangan anak kita, sudah sampai kepada kita. So servis bertukar tangan, So servis bertukar tangan sampai ke tangan kita. Bagaimana kita untuk menambah nilai lagi? Jadi cikgu sudah beri, kita sambut, kita bagi lagi, bagi asap dia. Jadi dia naik kembang seronok supaya dengan mengambil kira soal mungkin suasana, mengambil kira soal motivasi yang lain. How do you go about that? Because I think it would add value tentang ataupun memberi ruang kepada kefahaman peranan ibu bapa itu lebih cantik lagi. Kalau tidak nanti masing-masing menunggu ibu bapa guru menunggu ibu bapa sambut, ibu bapa menunggu guru untuk meminta dia menyambut. Jadi mungkin dapat diberikan pandangan oleh Mama Lin yang ada pengalaman sebagai YDP, sekolah rendah dan sekolah menengah lagi, semua di cover. Okey, jadi sila Azwi. Okey. Thank you, Izzat. Okay, itulah macam anak-anak, even kita sendiri pun sebenarnya, untuk dapatkan sesuatu, kita perlukan sesuatu. Kan? Dapatkan sesuatu, kita perlukan sesuatu. Lebih lagi anak-anak ni. Ya, jadi untuk tambah nilai, maksudnya apakah kaedah ataupun pendekatan yang kita boleh guna pakai, ya, yang saya sendiri, ya, salutlah kepada guru-guru yang mana mereka
ada yang keluarkan daripada poket sendiri untuk reward anak-anak ini, berikan sijil, berikan hadiah. Tak dapat datang ke sekolah, mereka pergi ke rumah untuk hantar modul-modul kertas-kertas soalan ataupun latihan kepada anak-anak murid mereka. Dan siapa yang masuk kelas penuh, tak pernah miss, yang awal, yang siapkan kerja dan sebagainya, ada hadiah daripada guru-guru tersebut. Jadi PIBG, sebagai PIBG, ibu bapa ambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah, di mana kami juga akan memberikan reward, maknanya memberikan hadiah kepada murid yang mungkin bila ada je dia nanti akan dapat hadiah kalau sekiranya masuk kelas PDPR ni, and then kehadiran dia dapat sijil, siapa yang hadir semua dapat sijil penghargaan itu sebagai satu reward kepada anak-anak ini supaya mereka merasakan yang ibu bapa guru dan juga seluruh masyarakat ni prihatin terhadap mereka dan nak menyatakan betapa pentingnya pelibatan mereka dalam PDPR walaupun dalam situasi yang sangat terbatas ini. Okey. Jadi untuk ibu bapa sendirilah, paling mudah sebab anak kita ni sebenarnya kita tahu dia bosan macam kita ni dapat juga keluar pergi ambil vaksin kan, kena pula dapat dihantar ke PWTC sana, seronok dapat pergi jauh kan, daripada tempat sendiri dapat pergi jauh memang kita kan. Anak-anak ni terpaksa duduk di rumah. Jadi cara yang paling sesuai untuk kita pastikan anak-anak ni tidak bosan untuk menghadapi dalam tempoh yang kita pun tidak pasti bila, kalau diikutkan pengumuman Menteri Kanan Pelajaran lebih kurang dalam awal bulan 10, tetapi diberikan terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar yang terlibat dengan peperiksaan, contoh macam SPM kan. Jadi anak-anak ni macam terpaksa lagi duduk di rumah. So, untuk persiapan sebagai ibu bapa, persiapan untuk kita sama ada kita tak pasti, sama ada anak kita akan dihantar ke sekolah belajar seperti biasa secara bersemuka, mungkin secara berperingkat, ikut tim A, tim B dan sebagainya sebab tak boleh semua sekali datang, okey, ataupun masih kekal di rumah, belajar di rumah. Okey, jadi dah masuk tahun yang kedua. Kata Niza tadi hampir 2 tahun setahun lebih kita bersama-sama dengan anak mengikuti kelas secara online. Okey, di situ sebenarnya persiapan yang patut dilakukan oleh ibu bapa ni, macam tadi Puan Emilia pun ada sebut, kata motivasi kan. Memang betul. Memang semua pihak, bukan hanya murid tetapi ibu bapa dan juga guru. Guru sendiri perlu ada satu sokongan, perlu ada suntikan motivasi untuk mereka meneruskan suasana yang dalam orang kata yalah kita pun faham okey, dalam kelas yang secara online macam ni, okey, murid-murid faham tak? Faham kan, okey nanti cikgu sebagainya kan. Tapi yang jawab fahamnya tu dalam 1-2 orang je lah. Faham. Dia kamu yang lain tau. Itu pun kalau nampak dengan suara je. Itulah. Bagi dia adalah ada respon penting. Ya. Jadi dekat situ sebenarnya sebagai ibu bapa, sebagai guru yang juga merupakan ibu bapa, mereka pun sebenarnya memerlukan satu sokongan dan juga motivasi untuk buka minda mereka. Apa lagi yang perlu mereka lakukan untuk bantu anak-anak ni supaya dia tak bosan dan sebagainya. Sebenarnya ada kaedah-kaedah yang sebenarnya kita sendiri, kalau katalah macam tadi Puan Amelia kamu kata tak semua orang, katalah di luar bandar mungkin cara pemikiran mereka berbeza dengan yang di bandar. Di bandar ni terdedah dengan pelbagai informasi yang mungkin kita boleh terapkan bersama-sama dengan anak-anak di rumah.
kan, tetapi di luar bandar dengan keadaan mereka yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, mana sempat babe nak tengok internet kan, nak tengok Facebook macam kita kan, nak tengok Instagram dan sebagainya, nak tengok Nizal lagi, kod Nizal pun dia orang kenal-kenal sikit je kan. Jadi itu yang macam itu jadi perbezaan tu, kita kena ikut iklim semasa persekitaran. Okey, jadi memang saya setuju sangat dengan kata-kata Puan Emilia tadi, di mana suntikan ataupun motivasi perlu kita kita kongsikan dengan ibu bapa dan juga guru untuk mereka ini menjadi kuat dan terus kuat mendorong dan mendukung anak-anak ni supaya kekal dapat bersama-sama mengikuti kelas PDPR. Itu sebab macam saya sendiri, supaya itulah orang kata alhamdulillah, mungkin kurniaan Allah Ta'ala juga kepada saya supaya saya ni bergerak. Saya adakan kelas motivasi, bukan kelas motivasi lah, maksudnya secara online macam untuk ibu bapa yang mana anak akan menduduki peperiksaan SPM. Jadi kita panggil ketua PPD Hulu Langat untuk dia macam dia kaunselor dia memang ada orang kata kepakaran di situ. Jadi dia berkongsi dengan ibu bapa macam mana nak buat anak yang tak bangun, yang tak suka bangun pagi macam mana pula anak yang melawan, yang dia je betul macam mana anak yang betul-betul minat nak belajar tetapi dia terbatas sebab dia tak cukup, dia tak ada gadget. Kalau ada gadget pun mungkin yang jenis kejap ada, kejap hilang. Macam tu. Maksudnya pelbagai masalah. Okey. Jadi itu sebab peranan macam Puan Emilia sebagai orang kata saya panggil mungkin private sector lah okey, which is you boleh bantu. Okey, bantu apa kaedah yang bersesuaian yang boleh bantu guru dan juga ibu bapa juga murid. Kan? Jadi peranan saya pula di sini sebagai orang kata kumpulan untuk menggerakkan penglibatan ibu bapa ni dalam ekosistem sekolah yang kita panggil sekarang ni masih lagi dalam norma baru. Okey. So kolaborasi. Bila ada kolaborasi di antara komiti, di antara sektor swasta sendiri, ibu bapa sendiri melalui PIBG dan juga guru ni, macam program yang Nizal buat ni sangat-sangat saya kira sangat-sangat baguslah sangat-sangat bermanfaat dan ia sebenarnya membantu ibu bapa yang mana mungkin dia tidak dapat tahu apa yang sepatutnya dia lakukan lagi. Dia bosan dah duduk rumah, dah macam-macam menghadap anak macam tu, anak pun dah tak tahu apa, sampaikan mak pun boleh cakap suka hati kau lah, kau nak belajar tak nak sudah kan, sampai macam tu sekali. So kita tak nak benda tu ada, kerana bagi kita macam tadilah Pak Amelia pun kata, untuk anak bangsa, masa depan mereka. Bukan kita bila tunggu mereka dah besar, dah dewasa, dah bekerja baru nak fikir masa depan macam mana. Sekaranglah kita kena mulakan. Jadi itulah motivasi dari pelbagai sektor, maksudnya even daripada Nizal sendiri. Mungkin Nizal boleh wawarkan, okey, saya sudi untuk mengadakan secara online untuk semangat motivasi kepada guru, macam mana nak menghadapi pelajar-pelajar yang sebegini yang bermasalah begini, ikut pada situasi dia. Kan, mewawarkan, maknanya siapa saja, kita buka kepada sesiapa saja yang inilah masanya untuk kita orang kata beramal jariah kita yang berpanjangan, yang kita tak sedar bahawa rupanya ini cara kita dapatkan pahala untuk PKP ni. Ingatkan bantu orang bagi bakul makanan je kan, tapi rupanya ini dia antaranya. So Nizal, banyak pahala ni Nizal. Sebar-sebarkan. Alhamdulillah. Ini kebetulan pula bila Puan Nazlim sebutkan itu, memang saya sekarang ini ingin membuka ruang kepada penonton, kepada mereka yang menonton siaran kita ini untuk berkongsi pengalaman, khususnya solution ataupun remedy ataupun penyelesaian, apakah langkah-langkah yang berjaya dilakukan, success stories, kejayaan yang telah pun dicapai, berkongsikan dengan kami. Jadi kami nanti boleh jadikannya sebagai satu yang boleh dijadikan bingkisan video ke
Sekadar sekarang kadang-kadang bila kita buat ini, kalau berbincang-bincang dia sampai lambat. Tapi apa kita buat? Kita ringkaskannya dalam bentuk info video ataupun infografik supaya ia nanti dapat disebarkan lebih banyak begitu. Kadang-kadang kesan 2 minit informasi kepada orang itu sebab iklan paling laku, sebab dia tak lama. Dia kejap je, tapi kesannya tu sampai orang ingat lagi. Orang masih ingat lagi sampai sekarang, umpamanya Besar Teguh Prama, kan? Ada pun kenapa? Tak percayakah? Ini semua ayat-ayat dulu, tetapi masih lagi orang ingat kerana peranan yang dia memberikan. Dia kadang-kadang usikan sedikit itu, dia punya kesannya berpanjangan. InsyaAllah. Jadi saya menggalakkan, kalau ada, kemukakan pengalaman anda itu ataupun anda sendiri mungkin boleh menjadi sumbernya, dan kita akan mengiktiraf sumber-sumber yang kita terima. Jadi mungkin apa yang Puan Azlin boleh kata ataupun Mama Lin tadi kata boleh dijadikan bahan juga itu. Okey, apa yang dikatakan Amila boleh dijadikan bahan juga itu. Boleh dicantikkan supaya dapat tularkan. Baik. Sebelum kita break rehat ini, peranti. Yang ini kepakaran yang inovator inilah yang bernama Emilia ini. Kan? Jangan risau, kita tidak ada orang yang akan memaksa sesiapa berkahwin kalau tak boleh buat apa. Tetapi kami tidak akan lakukan pada sesiapa sekalipun, apatah lagi kepada anda, kan. Tetapi sekarang ini kita nak cakap peranti itu sendiri mendidik ataupun memberi ruang kepada pengalaman yang dilakukan oleh Wan Dos ni, kan. Kita nak peranti itu bukan hanya bijak digunakan oleh pelajar, tetapi bijak diguna juga dan dipantau oleh ibu bapa, apatah lagi oleh guru. Kerana peranti itu adalah pentas untuk semuanya terlibat. Kan? Dia adalah alat untuk menjadikan pelajaran itu benar-benar berfungsi. Jadi dengan itu, cabaran untuk kita cerita peranti ini dari segi satu berebut anak sampai 5 orang, kadang-kadang satu ibu bapa pun sama-sama berebut. Jadi akhirnya apakah boleh dilakukan, apakah yang boleh dilakukan oleh sesiapa sekalipun, terutama kepada ibu bapa, untuk manage atau menguruskan itu, supaya tidak nanti menjadi haru biru. Okey, macam mana lah gini Puan Emilia? Okey. Terima kasih atas soalan tu lagi lah. Okey, bila kita mula-mula pandemik terjadi tahun lepas, kan, kita dah nampak pelbagai inisiatif yang dilakukan dari sektor swasta maupun publik atau ibu bapa sendiri dengan membuat pembahagian atau pemberian peranti itu sendiri. Kita nampak dah, ya. Dari masa tu kita dah nampak kerana lack of access teknologi ni atau peranti dan juga internet ni menjadi satu perkara yang penting pada masa itu, dan saya juga nampak, tetapi mungkin pada masa itu terdetik di dalam hati kecilku ini kata okey, apakah peranti itu boleh menyelesaikan semua masalah? Ya, sebagai seorang ibu, kan, kita perempuan, bila kita perempuan ni kita punya cara kita melihat ni secara holistik. Ya, adakah peranti itu adalah problem dan the only solution ataupun satu-satu sajalah solusi dia, ataupun kita ada lain yang kita tidak nampak. Di situlah kata di mana saya membawa rakan-rakan dan termasuk yayasan sendiri dan SROI rakan sendiri, ya. Kita duduk dan kita kata apa sebenarnya isu di sini, ya, bila kita cerita pasal permasalahan yang mungkin boleh terjadi dan sebenarnya telah terjadi, ya, ya. Satu, macam tadi cakaplah, motivasi, lack of motivasi nak belajar sendiri masa tu. Lepas tu nombor 2, bila dah ada peranti tu sendiri, Nizal dan juga Puan Azlin, kan, masalah lain juga akan timbul di mana penggunaan yang tidak ada kawalan. Yang itu pun boleh menjadi satu masalah juga bila tidak ada satu motivasi dan tidak ada satu kawalan, dia pun terus menjadi hang wire lah, tidak ada langsung kawalan. Bila dia tidak ada kawalan, dia punya fokus tu lari. Sekarang satu masalahnya bila kita ada satu kekangan dalam pembelajaran online, lepas tu dengan orang kata dengan gangguan-gangguan,
ya, gangguan-gangguan game, ya, gangguan-gangguan yang paling yang saya rasa yang lebih saya fokuskan adalah betul penggunaan yang tiada kontrol dan batasan ini boleh juga menyebabkan we call it sexual predator, orang kata online sexual predator ni datang mendekat. Ya, bila tidak ada kawalan dan tidak ada awareness, kesedaran itu tidak berlaku. Sebelum ni kita dah tahu dah, ramai orang-orang kat luar tu yang tidak betul tu mengganggu anak-anak kita di bawah umur umur. Kita dah tahu dah benda tu bukan tak ada dekat dalam media kita, ada. Tetapi kita masih tercari-cari lagi di negara kita ni bagaimana nak mengawal perkara tu begitu terjadi. Kalau kita tengok news dah start keluar dulu, mana kita pernah nampak benda tu di Malaysia, sekarang dah ada ya. Gangguan seksual dan orang kata ataupun orang kata exploitation by this predator sentiasa akan ada jika tidak ada kesedaran daripada seksual online gangguan seksual online ni. Jadi itu adalah satu perkara yang kita patut ambil berat ya. Bila tidak ada kesedaran, kita satu hayal, nombor dua sexual predator, and bila benda-benda itu berlaku, dia akan menambahkan lagi kekusutan yang memang dah kusut ni. Kekusutan kita nak menangani masalah, bagaimana nak memberikan motivasi kepada anak kita pergi sekolah, macam mana kita dah banyak dah cabaran di situ, ada lagi tambah lagi masalah-masalah di belakang. Dan bagi saya, Niza dan semua orang tahulah yang mengenalikan tahu saya ni memang prone kepada orang kata woman empowerment agenda kan, okay. Dan melihat daripada cara kita dibesarkan, contohnya bila perkara-perkara ini berlaku di dalam negara ataupun mana-mana tempat pun sebenarnya, kanak-kanak perempuan adalah yang paling sekali prone, kita kata kan, untuk drop out. Because sekiranya kalau ada satu priority yang mesti yang dilakukan oleh ibu bapa, jika hendak meletakkan anak-anak mereka di sekolah, di antara kanak-kanak lelaki dan perempuan, mereka akan letak kanak-kanak lelaki. That's what happen. Orang kata during my time kan, dulu kata my parent akan letak my mother akan letak my brother pergi depan dulu. Dia priority because dia anak lelaki. Dan kita tidak mahu perkara itu terjadi. Ya, kita rasa tapi sekiranya kita tidak dapat orang kata melihat perkara ini secara holistik, soon or later kita akan go to that direction, Nizal, ya. Kita nampak banyak benda lagi. Jadi peranti adalah peranti, tetapi apa yang terkandung di belakang itu, ya, selain daripada pembelajaran, selain daripada motivasi, selain daripada kelengkapan tenaga pengajar tu sendiri dalam online punya, macam mana nak mengajar online, dan juga kesediaan ibu bapa itu sendiri untuk membantu, banyak lagi cabaran-cabaran kita yang moving forward. Sekarang ni kita baru cerita PDPR je, kita belum cerita hybrid. Ni nak masuk hybrid dah ni. Ya, hybrid yang akan dilakukan bermula 3 Oktober ini akan create ada orang kata lagi masalah lain akan create ya. Sebab perbezaan orang kata waktu, deliverable, pengajaran itu sendiri, pendekatan tu sendiri, kita akan nampak ada lagi. Jadi soalan dia, adakah kita masih nak struggle dengan keadaan yang setahun setengah dulu, yang tidak lagi orang kata yang belum lagi kita selesai, kita nak tambah lagi benda baru, nak buat satu one way, contoh kelas sahaja, face to face pun kita ada masalah, masuk semua online pun kita ada cabaran dia. Sekarang kita nak masuk dua-dua sekali. Pengalaman saya sendiri bila kita nak masuk dari segi sektor corporate, ya, bila kita nak masuk hybrid working environment, kan hybrid pekerjaan yang hybrid, itu kita cerita dengan orang dewasa, Nizal, nak manage ataupun nak nak manage ataupun nak menyelenggarakan orang dewasa yang dah memang cukup akal ni pun, kerja dari rumah pun kita sebagai seorang majikan kita pun stres, dia pun stres, ya, sebab kita nak measure performance, kita nak manage komunikasi. Bayangkanlah kita nak cerita dengan
kanak-kanak, dan bila kita sebut kanak-kanak kan kita ada yang bawah umur, kita ada kanak-kanak, kita ada teenager, dan macam Puan Nazlin cakap mula-mula sekali, bila teenager lain. Bila kita cakap dengan dia satu, dia dah tahu 10 pasal dia dah Google. dia dah Google everything, semua boleh dapat di internet. So cabaran yang kita akan hadapi dan sedang hadapi sekarang adalah bukan cabaran yang kecil-kecil. Ini bukan small matter. Ya. Kita apa yang kita cakap ni adalah macam saya cakap tadi, sekiranya kita tidak betul-betul melihat pembelajaran itu ataupun knowledge itu secara holistik, kita mungkin akan membuat keputusan-keputusan yang mana kita akan tarik handbrake, tarik balik, pergi depan dan menambah lagi confusion yang menambahkan kecelaruan yang telah sedia ada. So banyak benda sebenarnya bila kita tengok perkara-perkara yang tersebut yang boleh menyebabkan akhirnya pelajar itu akan hilang orang kata interest nak pergi sekolah. Dulu kan ramai dah saya dengar cakap tak perlulah pergi sekolah. Kahwin terus. Lagi dengan sebab dia bila dah nampak kan jadi Insta famous, dapat bayar duit, jadi YouTuber, ini yang kan dia dah FOMO ni tadi kan, semua FOMO kan, dia nak semua nak duduk kat depan, semua nak buat TikTok. Tetapi mereka tidak melihat TikTok sampai berapa lama TikTok. Ini benda-benda yang patut kita melihat secara serius. Mungkin kita tak nampak secara serius because kita tak nampak mungkin tak ada apa. Ada. Kekurangan talent ataupun kita kata kekurangan talent kita untuk masa depan, bermakna kita juga kekurangan talent untuk menduduki kalau kata sektor swasta untuk menaiki tangga corporate itu, ataupun kalau di pihak kerajaan sendirilah. Untuk menjadi ketua tu kita kalau kurang talent macam mana dah semua nak duduk jadi TikTok susah juga kita. So kita perlukan mereka, kita perlukan a younger generation to bring us more. And sepenting mana pun orang kata kelestarian hidup kita, makanan, kerja rumah, education atau pelajaran itu adalah amat penting. Dia bukan second level dah. Dia sepatutnya kalau kita letak dalam Maslow hierarchy tu, dia dah patutnya education ni the first level duduk sama dengan makanan tu. Ya dulu mungkin kalau kata ada kita duduk atas kan, tapi sekarang dia adalah satu benda yang basic. So maknanya basic kita sebagai ibu sekolah, kita kena lihat bahawa pembelajaran itu tak kira lah sekolah ke universiti adalah satu perkara asas yang perlu ada. So maknanya benda ini perlu diambil berat, bukan kata selepas food basket, bukan, dia sama. Dia adalah sama, selari. So itu mungkin daripada saya lah untuk bagaimana kita nak melihat dia secara serius. Masa memang senantiasa mencemburi kita. Perbincangan kita ni kalau ikutkan saya nak buat sampai panjang-panjang tetapi masa sangat mencemburi kita. Kita akan rehat seketika dan kembali nanti bila dibangkitkan oleh Amelia tentang hybrid learning. Hybrid learning create hybrid problems. So we need to have hybrid solutions. Gitu. And jadi kita perlu. Jadi apakah itu kesannya juga. Dan daripada hybrid problem tu, high blood yang datang. Baik. Kita akan sampai kepada sesi akhir kita. Kita akan minta pandangan sebagai rumusan daripada kedua-duanya. Sementara itu, saudara, kita rehat seketika bagi anda bernafas. Banyak yang telah disentuhkan tadi. Solution pun ada, isu-isu pun ada, dan masa depan, cabaran masa depan dengan hybrid learning pun ada. Jadi kita dengarkan pula rumusan kedua di antara sahabat saya ini untuk membincangkan, dan akhirnya kita akan memberikan ruang kepada anda untuk mencari jalan penyelesaian itu. Mungkin di luar sana ada. Apapun saudara, kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam Nizal & Co.
Hi and salam sejahtera. I am Emilia Wati Zainal, the founder and managing director of Q3 Management Solutions Sdn Bhd from Kuala Lumpur, Malaysia. Teaching in Malaysian school have been severely disrupted since the pandemic began. Lessons have had to move on to digital platforms. These changes in the learning activities have impacted many students that do not have the proper infrastructure to continue their home educations. Even though school will be reopened, the need of devices does not diminish. With that in mind, we are in the midst of embarking into One Device, One Student, One DOS project with the objective to provide schools and students with devices and to ensure the acceptance and readiness of technology and online classes for students for their online learning journey. Bencana menerjah tanpa diduga. Musuh menyerang, tidak berupa. Tua, muda, menjadi mangsa. Perit sengsara menyaksikan segala. Diri tertanya, adakah sinar yang akan menyusul? Namun, usah mudah merasa tewas. Kita masih gagah untuk bangun membalas. Kita mewarisi jiwa merdeka yang kukuh, berpaksi azimat, tersemat ampuh. Adat hidup sama senusa, sakit senang sama dirasa. Ayo, teruskanlah untuk kita jaga kita, beramal berbudi, menabur hasanah. Baik, kembali kita dalam siaran Nizal & Co. Kita membicarakan tentang PDPR. Sebenarnya PDPR berhadapan dengan hybrid learning itu satu hal, tapi yang penting ialah ini menangani, ini cabaran ibu bapa menangani isu ini. Baik saudara, kita dah dengarkan banyak tadi yang telah disampaikan oleh kedua-dua tamu kita ini, Puan Nur Azlin dan juga Puan Emilia Wati, walaupun sekarang ini saya dah panggil Mama Lin dengan Emilia saja. Untuk kita dengarkan lagi kesimpulan yang boleh dibuat oleh mereka, ya. Saya banyak dah dapat poin ataupun isi-isi yang boleh kita perpanjangkan lagi selepas ini. Kerana seperti mana saya katakan, siri ini memang dikhususkan untuk buat penumpuan kepada isu pembelajaran dan pengajaran melalui peranti ini. Ini akan menjadi sesi-sesi yang bakal berlanjutan, ya. Baik, kesimpulannya mungkin dapat kita dengarkan kedua-dua untuk memberikan pandangan. Where do we go from here? Apa yang harus kita lakukan selepas ini? Kemanakah hala tuju kita? Apakah kita masih lagi, macam mana tadi Emilia sebut, kita nak benda yang sama juga, kita ulang tayang. Penyakit tak berubah-ubah. Penyakit tetap penyakit, tetapi penyelesaian tidak ada. So where do we go from here? Jadi kita bertanyakan dulu kepada orang, kumpulan yang banyak ikhtiar ni, yang banyak bergeraknya di kalangan ibu bapa, di kalangan komuniti dan di kalangan sektor swasta. Silalah berikan pandangan supaya dengan saranan Mama Lin tu tadi dapat memberikan satu penyelesaian, satu keredaan ataupun satu keyakinan masa depan yang lebih kukuh. Baik, silakan. Segalanya itulah seperti mana yang saya kongsikan tadi, segalanya bermula dari rumah, ya. Kerana dari rumahlah kita datang ke sekolah belajar, dari rumahlah kita ada jiran-jiran di sekeliling, untuk kita jalinkan ukhuwah, dari rumah jugalah kita tahu macam mana kita nak keluar daripada rumah, nak pakai baju apa, nak pakai kasut apa, ke mana arah tujuan kita, bangun pagi kita nak buat apa dulu, kan? Sama ada nak terus pergi makan ke, nak gosok gigi dulu ke, nak mandi dulu, kan, Puan Amelia. Jadi itu yang dapat saya rumuskan di sini. Dalam situasi yang sangat berbeza, yang kita
boleh dikatakan semua orang tidak pernah melaluinya dan kini kita terpaksa melaluinya, termasuklah anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir dalam pandemik ni, mereka juga turut terkesan dengan situasi yang norma baharu ini. Jadi masing-masing saya berharap sangat supaya yang pertamanya lapangkan minda. Ya, setiap masalah yang muncul, yang terpaksa kita lalui itu adalah kalau kita orang Islam, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita sendiri kena terima dan kita cuba untuk adapt, kita cuba untuk melaluinya dengan lebih rasa positif. Okey, saya faham situasi berbeza luar bandar dan juga dalam bandar mahupun di masyarakat orang asli, tetapi sekiranya kita dapat menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, masa depan anak memang perlu, memang penting. Pak kata Puan Emilia juga tadi, saya setuju, nak tak nak kita kena ada ilmu, sebab nak gosok gigi pun kita kena ada ilmu. Kalau tak nak pegang yang mana satu, nak pegang hujung, nak pegang tengah, kan, itu pun ilmu. Okey, nak buka toothpaste tu, nak buka ubat gigi tu pun kita kena tahu nak pusing ke, nak tolak ke dan sebagainya. Okey, nak pakai baju pun kita kena tahu teknik dia, nak sarungkan dari bawah ataupun dari atas, kan. Jadi semua perkara yang kita lalui depan mata kita itu adalah satu pengajaran ataupun pembelajaran yang kita kena hadap sendiri dan kita kena gunakan akal fikiran kita. Jadi dalam hal macam ni, janganlah menyalahkan sesiapa. Okey, tak perlu kita salahkan guru, tak perlu kita salahkan ibu bapa, tak perlu kita salahkan anak kita sendiri. Tapi kita bersama-sama. Tak tahu kita bertanya. Dan kalau kita dah tahu, kita sebar-sebarkan dan kita cuba dapatkan lagi. Apa lagi yang perlu kita buat? Kita dah habis buat macam ni dah. Puan Emilia, kita dah ada gadget, kita dah ada data internet yang cukup macam tadi Puan kata. Saya pun Alhamdulillah, anak-anak semua masing-masing ada. Ada gadget, ada laptop masing-masing seorang satu sebab nak belajar ni kan. Mak ayah ni berusaha lah macam mana sekalipun kan. Cukupkan lah. Ya, janji anak kita dapat Okey, tu jadi yang dah ada Alhamdulillah, cuma tolong gunakan pendekatan ataupun cara yang sebaiknya. Jangan salah guna gadget tu, jangan salah guna internet yang kita dapat secara meluas itu Pemantauan daripada ibu bapa perlu, amat perlu untuk anak-anak kita yang kanak-kanak, kategori kanak-kanak dan remaja ini. Okey, dan yang tak ada keperluan seperti ini, saya mohon sangat daripada ibu bapa ataupun penjaga ataupun atuk nenek sendiri supaya cuba berusaha untuk dapatkan keperluan tersebut, peralatan seperti gadget tadilah, apa saja, dan data internet macam mana. Sebab ada sebuah kampung, mungkin ada beberapa buah lagi kampung, inisiatifnya PIBG ataupun masyarakat komuniti sendiri dia mengambil inisiatif untuk membawa anak-anak ini ke satu tempat tau. Walaupun dalam situasi yang terbatas, tetapi ikut SOP lah. Ikut SOP di Felda contohnya. Mereka bawa anak-anak yang terbatas dengan keperluan tersebut ke satu tempat, dewan orang ramai macam tu, dipaparkan satu skrin layar, kemudian di situlah satu internet je lah kan, maksudnya guna, tetapi ada dalam 15 orang pelajar yang yang tidak mempunyai kemudahan tersebut. Jadi dia kongsikan situ macam tengok wayang lah kan. So masing-masing dapat belajar. Guru kelas tu mengajar waktu PDPR tu, anak-anak ni ada daripada pagi sampai ke tengah hari waktu habis satu hari tu kelas. Jadi dalam situasi ni sebenarnya tidak ada pun jalan yang tidak dapat kita temui. Maksudnya setiap perkara yang sulit bagi kita sebenarnya tetap ada jalan penyelesaiannya dengan syarat kita berkorban untuk hilangkan rasa malu, berkorbankan untuk hilangkan rasa nanti susahkan orang. Jika kita tidak mengubah kita punya minda, mindset kita sendiri, kita tak nak keluar daripada kelompok tu, anak kita tidak ke mana. Kasihanilah anak-anak bangsa kita yang mungkin bakal jadi pemimpin, yang mungkin
bakal membantu kita merubah nasib kita sebagai orang yang mungkin sebelum ni orang yang susah, sederhana, ataupun kalau kita dah sedia dah memang kita senang, tetapi ia akan jadi orang yang boleh membantu masyarakat yang memerlukan di kawasan-kawasan yang dia duduki itu, ataupun di mana tempat lah. Even macam sekarang yang Nizal buat ni pun, ini sebagai salah satu perkongsian yang saya kira sangat baik, betul tak Puan Amelia? Di mana kita boleh sebarkannya kan. Jadikan satu video yang boleh dilihat, diulang tayang berkali-kali sehingga Nizal punya orang kata penonton ni mencecah 1, 2, 3 macam tu kan contohnya ya. Jadi itu sebab saya kata apa-apa pun segalanya bermula dari rumah, dan kita sendiri fikir, kalau katakanlah kita tidur pada hari ini, nanti malam nanti kita tidur, kita nak bangun ataupun kita nak Allah Ta'ala tidurkan kita selamanya. Pilihan di tangan masing-masing. Kalau kita rasa kita nak bangun dengan semangat yang baru, yang kita rasa dapat membantu kita dan juga ahli keluarga kita dan juga orang-orang tersayang di sekeliling kita, maka kita perlu ada perancangan. Perancangan tu tak semestinya kita dapat capai 100%, betul tak Puan Amelia? Tak semestinya, tetapi kita perlu ada perancangan tersebut. Bagaimana untuk kita melaksanakan perancangan tu? Bila you bangun, you nak buat, insya-Allah akan dipermudahkan jalan tu. Jangan malu, jangan segan, jangan rasa rendah diri. Be positif, sentiasa positif. Ya, kalau kita tidak ada semangat untuk kita meneruskan sesuatu benda yang kita tak pernah lalui, okey, sampai bila pun kita masih lagi berada di takut itu. Jadi berubah daripada segi minda, ibu bapa tolong bantu anak-anak kita. Mereka perlukan kita punya perhatian, bukan hanya budak-budak yang kanak-kanak sekolah rendah ni, tapi yang remaja ni sebenarnya mereka lebih memerlukan kita punya perhatian, sentuhan. Kita buat seperti kawan tetapi mereka tetap menghormati kita. Sebab benda ni saya dah lalui, saya dah sendiri pergi ke rumah-rumah anak-anak yang tidak datang ke sekolah, tidak hadir ke sekolah pada waktu sebelum pandemik ni berlangsung. Di mana bila saya usik badannya, saya orang kata gosok lah, kata kenapa tak pergi sekolah, cuba bagi tahu, cuba kongsikan. Menangis, lelaki murid ni lelaki, menangis. Kenapa dia menangis? Kerana dia kata ibu dan ayah dia sebelum ni, bila dia tak nak pergi sekolah, selalu pukul dia, marah dia, tengking dan sebagainya. Tetapi kenapa dengan Mama Lin awak tak melawan dan sebagainya? Sebab Mama Lin tanya saya cara baik. Mama Lin gunakan bahu saya, usik bahu saya, sentuh. Jadi bayangkan tuan-puan, macam mana perasaan anak kita. Kita pernah melalui zaman remaja, kita pernah melalui zaman kanak-kanak, kan? Jadi kita nak perhatian daripada ibu bapa. Walaupun kita tahu ibu bapa kita penat balik daripada kerja dan sebagainya, tapi perhatian. Jadi ubah mindset kita. Kalau kita kata kita boleh, kalau kita kata walaupun aku susah tetapi aku nak pastikan anak-anak ini berjaya, aku tak malu untuk minta daripada masyarakat. Kita ada ketua kampung, kita ada ketua persatuan penduduk dan sebagainya. Komuniti kita ada, jiran kita ada. Cuba buang sikap ataupun ego kita untuk tidak menyusahkan orang kononnya, tetapi anak-anak kita terseksa zahir batinnya. Jadi itu dia antara perkongsian daripada saya sendiri, kerana saya menjiwai perasaan mereka, baik yang duduk di kampung, baik yang duduk di bandar ataupun yang berada di mana-mana sahaja. Kerana saya juga seperti Puan Amelia, anak-anak di sekolah-sekolah mana sekalipun, walaupun tidak ada anak saya, 5 tahun dah saya YDP PIBG di SK Bandar Beroni. Anak saya tak ada. 5 tahun anak saya tak ada. Anak saya form 5 dah ni, yang bongsu. Tetapi kenapa saya masih boleh berbakti pada sekolah? Kerana niat kita adalah untuk membantu buat sesuatu yang baru. Bantu anak-anak ini supaya mereka terus bersama-sama berikan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran, dan ibu bapa dapat bersama-sama menyumbang kepada pihak sekolah untuk melengkapkan keperluan sekolah supaya jadi sekolah yang orang kata ikut pada situasi semasa. Jadi itulah dia apa yang dapat saya kongsikan. Ubah minda kita, tolong ubah minda kita. Jangan segan, jangan takut, jangan jadikan diri orang kata terlalu sombong untuk mendapatkan keperluan yang dikira wajib untuk anak-anak kita. Ilmu itu adalah sangat penting. Okey, jadi daripada saya, Nisa, saya minta maaf lah sekiranya ada kata-kata yang mungkin mengguris perasaan mana-mana pihak, yang saya sendiri pun
Yelah, tidak pasti di mana, kerana kita tahu kita manusia, tidak ada yang sempurna, ya, tetapi kita boleh jadi hampir sempurna sekiranya kita mahu. Teruskan menjadi positif. Itulah yang selalu saya tanam untuk diri saya dan juga anak-anak. Anak-anak tak ikut tak apa. Jadi janji sekurang-kurangnya kita sebagai ibu bapa, pencetus di rumah, ya, orang yang akan menjadi orang kata pelindung kepada anak-anak ini, ya, kita yang perlu berubah. Okey. So Baik, itu itulah tadi. Ya, itulah tadi luar rasa yang mendalam daripada Mama Lin. Nampak kemamaannya. Dengan passion itu ya. Artinya kesungguhan itu datang daripada keprihatinan yang sangat mendalam, kepedulian yang sangat mendalam kepada anak bangsa, bukan hanya anak sendiri tapi anak bangsa, kerana mereka nanti yang akan mencorakkan Malaysia. Oleh kerana itu kita kena bersungguh-sungguh dalam memberikan mereka jalan keluar ini. Dan juga kepada ibu bapa membantu mereka macam mana mereka dapat membantu anak-anak mereka untuk jadi manusia yang benar-benar berguna kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Baik, Amelia, rumusan daripada anda. Okay. COVID tu akan kekal lah, Nizal. Ya, janganlah kita rasa dah setahun setengah dah masing-masing okey, satu hari nanti yang kita tidak akan tahu bila satu hari itu akan datang. Ya, so COVID will stay. So bila kita cerita pasal COVID-19 ni kita kena ingat mungkin sudah sampai waktunya kita kena cakap, Nizal, bahawa COVID-19 bukanlah penyebab semua ini. Ia adalah pemangkin untuk teknologi. Kerana teknologi, bila kita sebut pasal online learning, kita sebut pasal teknologi telah lama ada sebelum zaman COVID, tetapi mungkin kita tidak ambil endah, ya. Kita ambil kata mudah, ya, kita tak ada kuasa, kita ambil mudah. So COVID pun jadi. Bila COVID jadi, dia adalah pemangkin untuk mempercepatkan, ya, kita untuk lebih orang kata terbuka dengan kaedah untuk mempelajari ilmu yang baru, cara yang baru, itu adalah pasti. Dan yang pastinya, Nizam, kita dah cakap dari awal sampai akhir tadi, cara pembelajaran, cara kita motivate atau memberikan motivasi adalah berbeza dulu dan sekarang. Sekarang kita ada dua cara orang kata pendidikan di rumah, ya. Kalau satu sama ada I tell you what to do, itu cara mak kita kan. I cakap, you ikut, awak ikut kan. Tak ada, there's no A or B. Ataupun ada lagi satu cara, lantaklah. Kalau nak belajarlah, tak nak sudah. Itu dah tak boleh pakai dalam keadaan, bukan keadaan ni, dari dulu pun tidak boleh pakai. Kita adalah tanggungjawab kita sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang guru, sebagai masyarakat untuk memastikan bahawa masyarakat kita itu lebih maju daripada zaman kita. Itu adalah tanggungjawab. Kan, bila kita cerita pasal tanggungjawab, dan kadang-kadang kita pun boleh cakap kita bukan semua daripada kita ni ada orang kata berkemampuan, tetapi kita juga tidak dapat menafikan bahawa antara kita ada juga yang menjalani hidup yang orang kata lebih mudah, ya. Mungkin kita punya adaptasi kepada teknologi tu lebih advance atau lebih awal, jadi tidak ada permasalahan sangat untuk anak-anak kita. Tetapi mungkin anak-anak kita tidak ada masalah, Nizal, tetapi kita masih juga bertanggungjawab dengan anak-anak bangsa kita. So kalau kata kita tidak boleh membantu dari segi berada bersama mereka, di rumah mereka, di sekolah mereka, apa lagi yang kita boleh bantu, ya. Mungkin membantu dari segi macam tadi kita cakap, memberikan orang kata derma untuk peranti, atau memberikan tenaga anda untuk memberikan coaching atau memberikan motivasi kepada kanak-kanak ini. Dan itulah yang terjadi ataupun yang kami buka, Nizal, di One Doors. Dan One Doors adalah singkatan untuk One Device, One Student, a Visionary Community Project. Apa yang kami buat, Nizal, just nak cakap sikit kan, kami bukan sahaja ingin berbakti ataupun membawa ke segala segenap masyarakat untuk sama-sama membantu dari pihak kita kata swasta, dari pihak luar, yang mana kita boleh membantu. Kita tak boleh nak bagi sebiji laptop macam tu kan,
kan kita bagilah apa yang kita mampu. Satu. Kalau tak boleh juga nak berikan RM10 pun tak apa, kita berikan tenaga. Yang kami memang mengalu-alukan untuk pihak-pihak di luar sana untuk sama-sama kita membantu anak-anak yang tidak, orang kata yang tidak ada kelebihan, yang mungkin mereka juga mahu seperti anak-anak kita untuk maju ke depan, untuk menjadi sebagai salah seorang anak-anak bangsa yang boleh berbakti kepada negara mereka. So apa yang kita perlukan, bantuan bukan sahaja dari sebanyak orang kata banyak apa yang termampu, dari mana yang segi yang kita boleh ada. So kalau boleh saya kongsikan tentang website kita Niza ya, di Wandos, anda boleh pada penonton di luar, anda boleh melayari dos.com.my untuk melihat dan membaca data ataupun informasi yang lebih tentang Wandos. Dan ini adalah inisiatif daripada Yayasan Ilham Budi untuk membantu anak-anak bangsa kita. Kita bukan hanya bantu macam Puan Azli, tengok anak-anak dah habis dah sekolah, tetapi dengan rasa tanggungjawab sebagai seorang ibu bukan ibu kepada anak-anak, ibu kepada anak-anak bangsa, dan sebagai tanggungjawab sebagai seorang warga Malaysia lah, senang cerita kita nak menyambut Hari Malaysia kan, tak lama lagi 16 ni kan. Ini adalah satu peluang untuk kita memberikan apa yang kita boleh berikan, walaupun kita tidak perlu ada di depan itu. Bukan kerana kita semua ada mempunyai tanggungjawab kita masing-masing, kata tanggungjawab sebagai seorang pekerja, tanggungjawab sebagai seorang ibu, seorang isteri di rumah. Jadi apa yang kita boleh bantukan dari apa yang sikit lama-lama jadi bukit kan. So ini adalah salah satu cara untuk kita berkolaborasi bersama. Dan Niza, kalau kita bersama-sama dari masyarakat kita, masyarakat bersama-sama bekerjasama dengan sekolah, bekerjasama dengan PIBG, tidak kira lah di mana, sama ada kawasan kita ke, macam tadi Puan Azmi ceritakan, sama kawasan kita ke kawasan orang ke, tak kira. Kita kena fikirkan ini adalah masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita kalau dia pandai seorang pun, dia tak boleh bawa negara ini ke mana pun. Dia kena ada satu masyarakat yang bawa. Ya, kita perlukan semuanya. Betul. Dia seorang pandai, dia tak boleh nak jadi apa pun sebenarnya kan. Kita macam kita di syarikat, macam kita di rumah lah, kena kolaborasi. Dan mungkin Yayasan Ilham Budi dan juga Projek Wandos ni menjadi salah satu orang kata cara untuk kita sama-sama membantu, sama-sama juga orang kata bukan projek siapa dan siapa, ini adalah untuk siapa. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita pada hari ini atau rakan kita pada hari ini yang berkongsi banyak tentang hal ehwal mengenai PDPR dan berhadapan dengan cabaran oleh ibu bapa khususnya. Apa yang penting saya dapatkan rumusan daripada saya pula ialah pandemik ini bukan sesuatu yang sia-sia. Dia adalah hikmah dalam musibah. Dia adalah satu suasana yang mendewasakan kita, yang mengajak kita untuk berfikir secara teras bahawa institusi keluarga bermula segala-galanya. Sebelum kita cerita tentang masa depan negara dan sebagainya, di dalam rumah kita lah, di dalam rumah tangga kita lah, ahli keluarga kita lah yang menjadi intipati kepada masa depan negara. Jadi hari ini kita dapat tahu ini semua. Dan selama ini ibu bapa, kita sebagai ibu bapa ataupun kita sebagai orang sebagai ahli dalam institusi keluarga itu, kadang-kadang kita ambil ringan. Kerana kita serahkan kerja-kerja ini kepada sekolah dan guru. Sedangkan kita sebenarnya merupakan antara ejen yang besar, penting bagi mencetuskan perubahan itu dari dalam rumah lagi. Banyak telah diperkatakan, tadi saya dapat rumuskan sedikit, ialah kita kena bijaksana dalam menguruskan situasi sekarang ini. Kita tidak boleh buat macam dulu, tidak ambil PK, ambil lara saja dalam hal-hal seperti kita sekarang ni. Kena ambil lebih tanggungjawab, lebih perhatian. Kita kena banyak lebih berfikir. Kerja mungkin banyak, tetapi sebenarnya itulah harusnya kerja kita lakukan sebelum ini. Tetapi kerana kita sudah enak, tidak memerlukan fikir apa-apa, semua serahkan saja kepada orang lain, mungkin sekarang ini kita kena, Tuhan bagi kita tu penangan, pang kata dia, baru kita sedar bahawa kitalah
yang akan menguruskan situasi ini. Kita juga belajar nanti bahawa kita boleh belajar secara mandiri. We can do self-learning. Kerana itulah yang diajar ataupun yang kita dapat lihat contoh kepada Rasulullah sendiri. Nabi Muhammad itu, dia tidak ada ibu bapa yang mengajar dia tak ada guru. Tetapi dia belajar sendiri. Jadi kita harus mendidik bukan hanya diri kita, tetapi ahli-ahli keluarga kita, anak-anak kita, anak bangsa kita, bagaimana untuk berdisiplin dan meningkatkan pengetahuan dan ilmu kematangan sendiri. Mungkin orang kata sendiri buat sendiri tanggung. Ya, masanya sampai sekarang ini kita kena belajar bertanggungjawab untuk membentuk diri kita sendiri seperlunya. Kerana tidak ada siapa yang boleh mengajar kita melainkan diri kita sendiri. Dan kita perlu mendapat belajar tadi bahawa kita kena sendiri membantu anak-anak kita, anak bangsa kita dan kita sendiri bagaimana secara bijaksana menguruskan peranti yang kita diberikan ataupun yang diberikan kepada kita. Banyak saudara sesi-sesi yang ataupun poin-poin isi-isi yang penting. Antara lain yang saya fikir yang boleh nanti barangkali saya boleh bekerjasama dengan geng-geng kumpulan penggerak ini ialah kita perlu ada social reference center ataupun pusat rujukan sosial di mana masyarakat seperti ataupun ahli-ahli yang terlibat termasuk ibu bapa dan guru yang mencari-cari jalan keluar, ya, bagi dia sangat-sangat penting kerana bagi dia tidak ada jalan keluar kerana dia dah fikir dah tak boleh fikir dah, maka pergilah kepada kumpulan ini kerana kumpulan ini diwujudkan untuk membantu kita kerana di situ adalah orang yang sudah melaluinya, sudah berhadapan dengannya dan telah berjaya mengatasinya. Jadi kita tanya pada orang yang tahu. Kan? Kalau kita tidak tahu, tanya pada orang yang tahu. Kerana kita tahu bahawa sebenarnya masa depan atau dunia hari ini, kita berhadapan dengan sesuatu keadaan. Keadaannya ialah kita berhadapan dengan suasana yang berbeza. The world today change. Jadi apakah kita kena tunggu saya berubah untuk kita berubah atau kita persiapkan diri kita kepada perubahan itu. Jadi ini di antara cabaran-cabaran besar yang dapat saya kongsikan bersama anda. Satu perbincangan yang sangat menarik, jangkaan kita dapat berakhir pada 1 jam, dia sudah melebihi waktu kecemasan, melebihi waktu-waktu yang lain. Tapi kita ucapkanlah terima kasih kepada kedua tamu kita yang mungkin tidak akan menjadi sebegini kalau tidak dengan input ataupun perkongsian daripada mereka, dan saya percaya dengan apa yang diberikan oleh Puan Nur Azlin Syahidah Ali yang mewakili kumpulan penggerak penglibatan ibu bapa komuniti dan sektor swasta di BKS dan perkongsian daripada Emilia Wati Zainul iaitu One Dose Learning Innovator yang juga terlibat dengan Activity Management Solution, dan insyaAllah sila bangkitkanlah masalah anda itu ataupun carikanlah penyelesaiannya, dan bagi anda yang ada penyelesaiannya, kongsi dengan kami. Ya, jangan lupa untuk bersama dengan kami dalam FB maupun di dalam YouTube dan berikanlah solution anda, dan mungkin solution itu kita jadikan dalam bentuk yang boleh diviralkan. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya. Hingga kita jumpa lagi. Terima kasih Emilia dan Mama Lin. Hingga jumpa lagi saudara. Jangan lupa untuk terus memberikan tumpuan kepada kualiti kehidupan anda dalam Nizal. Jumpa lagi. Nizal signing off.